Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat ulang kaji tentang tajuk garis lurus. Okey, ada beberapa soalan trial yang cikgu bekalkan dekat sini. So, kita mula dengan soalan Kelantan 2020. Okey. Dekat sini Rajah menunjukkan garis lurus JK. Garis lurus JK adalah selari dengan garis lurus MN. Okey. Diberi persamaan MN ialah 3X tolak Y sama dengan 9. Okey, yang diberi dekat sini persamaan MN. Jadi maksud dia kita ada garis yang merah ni. Garis yang merah ni adalah MN. Dia beri 3X tolak Y sama dengan 9. Kalau ada apa-apa persamaan garis lurus diberi, pastikan persamaan ni kita ubah dulu dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So dekat sini kalau kita ada 3X tolak Y sama dengan 9. Negatif Y sama dengan negatif 3X tambah 9. Maka Y sama dengan 3X tolak 9. Okey, jadi kenapa kita ubah daripada Y sama dengan 3X tolak 9? Sebab kita nak nombor yang di sebelah X adalah kecerunan, iaitu M dia sama dengan 3 dekat sini. Okey, jadi bila M sama dengan 3, ya, disebabkan dia beritahu garis lurus JK dan MN adalah selari, maka M yang di sini pun sama dengan 3. Okey, jadi sekarang yang soalan yang dia nak cari garis lurus KJ, persamaan bagi garis lurus KJ. Jadi kalau kita tengok, KJ adalah garisan yang biru. Garisan yang biru. Okey, jadi apa yang kita buat, persamaan garis lurus KJ, kita dah ada kecerunan. Langkah pertama mesti kecerunan. Kecerunan untuk KJ adalah sama dengan kecerunan MN, sama dengan 3. Sebab dia bagi 3. Kita dah cari awal-awal tadi, kita dapat kecerunan garis selari adalah 3. Okey, jadi kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, garisan KJ yang biru, maka kita kena guna koordinat pada garisan biru. Kalau ada koordinat pada garisan merah, kita tak boleh ambil. Sebab soalan sekarang KJ, garisan yang biru tersebut. Maka, XY 6, 7. So, kita masukkan nilai 7 sama dengan kecerunan 3. X tadi kita ada 6 tambah C. Maka dekat sini kita akan dapat C sama dengan 7 tolak 18 lah. C sama dengan 7 tolak 18. Jadi kita ada jawapan negatif 11. Okey, jadi kita terus tulis persamaan KJ, Y sama dengan M tadi 3, X, C tolak 11. So kita ada Y sama dengan 3X tolak 11. Okey, untuk pintasan X, bagi KJ juga, maka kita kena ambil persamaan dari garis KJ juga. Jadi kita salin, yang cikgu buat di atas ni, kita kena salin persamaan dari Y sama dengan 3X tolak 11 yang kita ambil dari KJ. Okey, pintasan X, Y mesti sama dengan 0. Jadi kita gantikan 0 di sini sama dengan 3X tolak 11. Okey, jadi 3X sama dengan 11. X sama dengan 11 per 3. Okey, jadi ini adalah pintasan X kita. Okey, itu untuk soalan Kelantan. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, ini MPP 2 Terengganu 2020.
Okey, diberi rajah 3 menunjukkan trapezium PQRS dilukis pada suatu sata, diberi bahawa SR dan PQ selari. Okey, yang mana adalah garisan selari? SR dan PQ. Jadi kalau katalah cikgu ada yang sama lagi tadi, ya, kita ada garisan biru untuk SR yang selari, ya, dengan PQ. Okey, so kita ada yang merah dekat situ. Okey, so bila dia nak cari persamaan garis lurus SR yang biru, maka kita mesti guna data yang biru pada titik pada garis yang biru XY tu. Ya. Okey, tapi kita mesti cari kecerunan. Apa guna garis tu selari? Sebab kita mesti cari kecerunan bagi garis yang merah dulu. Ya. So yang A, katalah A cikgu buat kat sini, ya. Okey, so langkah pertama kita kena cari kecerunan bagi garis PQ dulu. Sebab kecerunan garis PQ nanti samalah dengan kecerunan garis untuk SR sebab dia adalah selari. Okey, dekat sini kita boleh, sebab kita ada dekat sini 8 pintasan Y, 4 pintasan X, kita boleh guna formula negatif pintasan Y bahagi pintasan X untuk dapat kecerunan. So, kita ada negatif pintasan Y 8 bahagi pintasan X 4. Kita ada kecerunan negatif 2. Okey, barulah kita boleh cari persamaan garis SR. Persamaan garis SR, kita guna formula Y sama dengan MX tambah C tadi. Okey, jadi kita mesti guna pada titik yang terletak di garisan biru. Jadi Y15 sama dengan kecerunan negatif 2 X3 tambah C. Jadi C kita 15 sama dengan negatif 6 tambah C. Maka C kita 15 tambah 6. C sama dengan 21. Jadi bila kita tulis persamaan dia, Y sama dengan M tadi kita ambil negatif 2, X, C kita dapat 21. Jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 21. Okey, jadi pastikan kecerunan, masukkan nilai yang betul, dapatkan persamaan. So itu 3 markah lah. Dia beri kat situ 3 markah. Pintasan X. Okey, seterusnya kita akan cari pintasan X. Sama juga, bila dia suruh cari SR, maksud dia kita akan guna persamaan dari garis SR yang dah dicari di A dan pintasan X, Y mesti sama dengan 0. Okey, jadi salin semula persamaan negatif 2X tambah 21. Y sama dengan 0. Negatif 2X tambah 21. So, 2X sama dengan 21. X sama dengan 21 per 2. Okey, so kita tinggalkan jawapan 21 per 2 pun boleh. Kalau kita nak dapatkan jawapan dalam bentuk perpuluhan pun boleh juga. Okey, tapi selalunya kita tinggal je lah 21 per 2. Ataupun 10.5 pun boleh. So, markah kita ada samakan dengan 0 dan ni lagi 2 markah. Jadi, kita dapat markah penuh 5 markah lah kat situ. Kalau kita tengok yang ni awal-awal tadi pun, kita ada kecerunan, masukkan dalam persamaan. So, kita dapat persamaan 3 markah. Yang ini lagi 2 markah. Okey. So, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, yang ini pun Terengganu juga, MPP3. Garis lurus PQ selari dengan paksi XY diberi. Garis APB, CD semua dah dilukis lah. Okey, so sekarang ni kita nak cari garis APB. Langkah pertama sama juga. Sebab kita ada garisan APB, garis selari
APB dengan CD dekat situ. Okay, so dia selari. Okay, bila kita nak cari garis lurus, persamaan garis lurus APB, kita kena guna titik pada garis lurus dekat sini. Okay, dan selalunya kecerunan kita akan dapat dari garis yang selari. So, dekat mana garis selari tu? Dekat garis yang merah. Jadi, kalau kita tengok, katalah A, kecerunan garis CD kita mesti sama dengan kecerunan garis APB yang selari. Okay, cuma bezanya diberi dekat sini persamaan. 2Y sama dengan 3X tolak 6. Jadi sama juga kita ubah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kita ada Y sama dengan 3/2X tolak 6/2. Maka kita ada Y sama dengan 3/2X tolak 3. Jadi kita nak dapatkan apa sebenarnya dekat situ? Kita nak dapatkan kecerunan dia sama dengan 3/2. So kecerunan sama dengan 3/2 kat sini. Jadi kecerunan ni samalah dengan garis APB. Jadi barulah kita boleh guna Y sama dengan MX tambah C. Dekat sini mesti guna titik sebab kita nak APB garisan yang biru, maka titik berada pada garisan yang biru negatif 5, 1. So kita ada 1 sama dengan kecerunan 3/2 X negatif 5 tambah C. So 1 sama dengan negatif 15/2 tambah C. Maka C sama dengan 15/2 tambah 1. Ataupun 1 tambah 15/2. Maka C yang kita dapat tu adalah 15/2 tambah 1. Kita ada jawapan dia, kita ada 17/2. Okay, jadi apa persamaan yang kita ada? Maka kita kena tulis Y sama dengan kecerunan tadi 3/2 X, C kita 17/2. Yang ini 1 markah, kecerunan 1 markah, dan kita dapat masukkan yang ini tadi 1 markah. Okay, so pintasan X bagi garis lurus PQ. Okay, so sekarang yang ini hati-hati. Yang ini dia tanya pintasan X bagi garis lurus PQ. Okay, yang ini sebenarnya dia saja je nak pusingkan soalan tu. Kalau kita tengok pintasan X bagi garis lurus PQ di sini. So itu pintasan X dia. Dalam masa yang sama, pintasan X ni adalah pintasan X untuk garisan yang biru. Jadi sebenarnya soalan dia, pintasan X bagi garis lurus PQ sebenarnya sama dengan pintasan X bagi garis lurus APB. Sebab dia berada di APB juga, garis lurus biru tu. Jadi kita salin semula. Cikgu tulis jawapan kat sini, B. Kita salin semula Y sama dengan 3/2X tambah 17/2. Pintasan X tadi kita dah tahu Y mesti sama dengan 0. So 0 sama dengan 3/2X tambah 17/2. So 3/2X sama dengan negatif 17/2. X sama dengan negatif 17/2 bahagi 3/2. So, kita dapatlah pintasan X kita berapa? 17/2 bahagi 3/2. So, kita akan dapat 17/3. Negatif 17/3. Okay, so 1 markah dan 1 markah. So, kita dapat lengkap 5 markah. Okay, seterusnya. Okey, ini seterusnya soalan Pahang 2020. Kalau kita tengok, kita ada sisi 4 PQRS. Persamaan garis lurus QR ialah Y tambah 3/4 X sama dengan 9. So, yang ini persamaan dah diberi. Jadi, bila persamaan dah diberi, selalunya kita akan ubah dulu dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi, kalau kita tengok dekat ruang jawapan A tu,
kita boleh tulis Y tambah 3/4 X sama dengan 9. Maka Y sama dengan negatif 3/4 X tambah 9. Jadi untuk apa kita nak dapatkan Y sama dengan 3/4 X tambah 9? Supaya kita dapat kecerunan dia negatif 3/4. Jadi kecerunan tu adalah untuk kecerunan garis QR. Ya. So QR tu negatif 3/4 dekat sini. Okey, dan disebabkan PS tu selari dengan QR, maka kecerunan di sini pun negatif 3/4. Okey, jadi sekarang kita nak cari nilai H. Ya. Persamaan kita dah ada untuk garis QR. Ya. Okey, ini R dekat sini. Ya. R dekat sini kalau kita tengok, kita ada X dia 8 dan Y dia adalah H. Okey, jadi kita nak cari nilai H. Kita tahu persamaan QR tadi adalah Y sama dengan negatif 3/4 X tambah 9. Jadi kita masukkan 8 dan H ni, X dan Y ni ke dalam persamaan QR tadi. Persamaan QR sebab R pun berada di R ni kan memang dah berada di QR dekat sini. Garis QR ni. Jadi kita masukkan XY ni dalam persamaan QR yang diberi. Jadi Y itu adalah H sama dengan negatif 3/4. X adalah 8 tambah 9. Jadi H sama dengan negatif 4 kali 1, 4 kali 2, 8. Negatif 6 tambah 9. Maka H kita adalah 3 nilai dia. So kita dapatlah nilai H kita sama dengan 3. So H dekat sini 3 lah. Okey, itu untuk soalan A. Seterusnya kalau pergi pada soalan B. Soalan B kita nak cari persamaan PS. Okey, persamaan PS kita kena guna garisan PS yang inilah. Persamaan PS kena guna PS yang ini. So koordinat mesti pada koordinat pada PS kita ada negatif 1 dan 3. Negatif 1 dan 3. Ini X negatif 1 dan Y sama dengan 3. Jadi kecerunan untuk PS kita dah tahu sama dengan kecerunan pada garis QR tadi, iaitu negatif 3/4. Jadi masukkan dalam Y sama dengan MX tambah C. So Y kita 3, M kita negatif 3/4, X kita negatif 1 tambah C. So 3 sama dengan 3/4 tambah C. C kita ada 3 tolak 3/4. Maka C kita sama dengan 3 tolak 3/4. Kita ada 9/4. Jadi bila kita tulis persamaan PS, Y sama dengan M tadi kita ada negatif 3/4. X tambah 9/4. Okey. Seterusnya kita ada soalan Pulau Pinang 2019. Okey, ini soalan Pulau Pinang 2019 yang diberi persamaan garis lurus CD. Persamaan garis lurus CD dah diberi. Okey, ini dah diberi siap-siap dalam bentuk Y sama dengan negatif 1/2X tolak 1. Maka kecerunan dia ni negatif 1/2 ni kecerunan lah. Okey, disebabkan garisan CD dengan AB adalah selari, cikgu dah boleh tulis siap-siap dekat sini kecerunan AB juga adalah negatif 1/2. Okey, apa yang kita nak cari dulu? Kita nak cari pintasan X. Pintasan X, Y mesti sama dengan 0. Untuk garisan CD dah ada persamaan dia dekat situ. Garisan CD dah ada persamaan. Jadi terus dia tulis, okey, katalah ruang A dekat sini. Jawapan A.
Persamaan dah ada, y sama dengan negatif 1/2x tolak 1. Pintasan x, y mesti kosong. Negatif 1/2x tolak 1. Maka 1/2x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 bahagi dengan 1/2. So, kita ada pintasan x sama dengan negatif 2. Jadi pintasan X dekat situ, negatif 2 tu dekat sini lah. Cikgu dah boleh label siap-siap dekat sini, negatif 2. Pintasan X bagi CD. Sebab ni garisan CD, ni garisan CD, ni. So, dia kena dekat pintasan X dekat sini, negatif 2. Okey, sekarang kita nak cari persamaan bagi garis lurus AB. Jadi, kalau tengok cikgu merahkan yang garis AB ni. Okay, so bila nak cari garis lurus AB, titik pun mesti pada garisan AB yang merah. Dia tak boleh ambil mana-mana titik pada garisan hitam. Sebab AB garisan merah, kita ambil titik pada garisan merah. Okey, so nak cari persamaan, kecerunan dah ada. Langkah sama, kita guna Y sama dengan MX tambah C. Y dekat situ kita ada 1. Kecerunan negatif 1/2. X kita ada 6 tambah C. So, 1 sama dengan negatif 3 tambah C. C kita ada 1 tambah 3. C sama dengan 4. Jadi, persamaan yang kita boleh buat, Y sama dengan kecerunan negatif 1/2. X, C kita tambah 4. So, persamaan garis lurus Y sama dengan negatif 1/2X tambah 4. Okey. Persamaan bagi garis lurus BC. So, kalau kita tengok garisan BC adalah yang tegak ni. So, yang tegak. Okey. Bila garisan kita tegak ataupun selari dengan paksi Y, tegak maksud dia selari dengan paksi Y, ataupun kalau garisan kita lurus, melentang macam ni, selari dengan paksi X, maka kita tidak perlu cari kecerunan. So, apa kita buat? Kita tengok garisan BC ni, dia potong nombor berapa? Dia potong nombor negatif 2. Negatif 2 ni pada paksi apa? Negatif 2 ni pada paksi X. Jadi, persamaan garis lurus BC, X sama dengan negatif 2. Yang ini terus dia bagi satu markah. Tak ada jalan kerja. Tak ada kecerunan. Persamaan garis lurus BC, tengok garis potong nombor apa? Garis potong nombor negatif 2. Negatif 2 pada paksi apa? Pada paksi X. So, X sama dengan negatif 2. Terus dapat markah. Okey. So, itu untuk Pulau Pinang 2019. Kita ada Pulau Pinang 2020. Okey. Rajah menunjukkan dua garis selari OP dan QR. Okey, so cikgu ada dekat sini garis OP selari dengan garis QR dekat sini. Okey, titik O ialah asalan. So, bila titik O ialah asalan, kita ada 0, 0. Garis lurus ST selari dengan paksi X. Okey, sekarang kita nak cari persamaan untuk QR. Okey, cikgu bulatkan biru. Sebab garis QR yang dekat atas ni cikgu dah warnakan warna biru. Maka pastikan kita mesti guna titik negatif 3, 4. QR biru, negatif 3, 4, biru lah. Okey, tapi kita mesti cari kecerunan terlebih dahulu. Kecerunan guna dia pada garis yang selari, yang merah tu. Sebab yang merah tu selari dengan biru. Kalau kita tengok dua garis selari OP dan QR ni selari. Okey. So, pertama sekali kita nak buat kecerunan OP sama dengan kecerunan QR kita. Okey, dekat sini kita kena guna formula apa? Y2 tolak Y1 sama dengan X2 tolak X1. So, kita ada kecerunan 2 tolak 0 bahagi 3 tolak 0. Kita ada 2/3. Jadi, kecerunan sini 2/3. Kecerunan yang ini pun 2/3. Barulah kita boleh cari persamaan untuk garisan biru. Y sama dengan MX tambah C. Y mesti guna 4.
M mesti guna 2/3, X mesti guna -3 tambah C. 4 sama dengan -2 tambah C. Potong-potong. So, kita ada C sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka, persamaan kita Y sama dengan M kita 2/3 X. Tak nak tulis macam ni. Okey. So, persamaan kita Y sama dengan kecerunan kita 2/3 X. C kita positif 6. So, Y sama dengan 2/3 X tambah 6. Okey. Seterusnya kita nak cari pintasan bagi garis QR. Garis QR sama yang biru. So, pintasan X tadi Y sama dengan 0. Maka terus kita guna persamaan untuk QR. Jadi, kita dah ada salin semula Y sama dengan 2/3 X tambah 6. Y sama dengan 0. 2/3 X tambah 6. So, -2/3 X sama dengan 6. Pindahkan ke sebelah sini, kiri. So, X sama dengan 6 bahagi -2/3. So, pintasan X kita ada negatif. Negatif berapa tu? Kita ada negatif 9. So, kita ada negatif 9. Okey, seterusnya persamaan bagi garis lurus ST. Okey, so persamaan bagi garis lurus ST. ST yang lurus dekat sini, cikgu dah beritahu tadi. Cikgu dah beritahu tadi, bila ST melentang ataupun sama selari dengan paksi X, maka tak perlu cari kecerunan. So, kita perlu tengok dia potong dekat sini. Potong nombor berapa ni dekat sini. Ni, dia potong kat sini nombor berapa. Okay, so kita nak tahu dia potong nombor berapa. Pada garisan biru ni, kita dah dapat persamaan Y sama dengan 2/3 X tambah 6 tadi. 6 ni adalah pintasan Y. Jadi dekat sini dia sebenarnya adalah nombor 6. Sebab garisan biru tu dekat situ pintasan Y dia adalah 6. Okey, jadi macam mana cari persamaan garis lurus ST? Tengok garisan hijau ST tu potong nombor berapa? Dia potong nombor 6. Nombor 6 tu paksi apa? Nombor 6 tu adalah paksi Y. Maka persamaan Y sama dengan 6. Terus dapat 1 markah lah. Okey, so tak ada kecerunan dekat situ. Okey, so ini selesai Pulau Pinang 2020. Kita pergi pada soalan Selangor 2019. Okey, dalam Raja 11, O ialah asalan. Maka dekat sini 0, 0. Garis lurus JK selari dengan RS. So, ini ada JK yang merah selari dengan yang biru RS. Okey, diberi persamaan garis KR. Diberi persamaan garis KR, Y sama dengan 2X tambah 2. Okey. Y sama dengan 2X tambah 2 ni adalah untuk KR dekat sini. Okey, cikgu bulatkan yang ni. So, sini Y sama dengan 2X tambah 2. Dekat sini sebenarnya kita nak guna yang 2 ni, pintasan Y. Jadi dekat sini titik R ni kita akan ada 0, 2 sebenarnya dekat situ. Kegunaan garis lurus KR tu sebenarnya untuk cari 2 tu, pintasan Y tu, supaya titik R tu kita dapat 0, 2. Jadi kalau soalan tanya pintasan Y bagi KR, kita dah tahu dah persamaan dia bagi 2X tambah 2. Kita dah tahu yang ini, yang hujung ni adalah pintasan Y. Maka kita terus je jawab pintasan Y sama dengan 2. Yang ini tak ada jalan kerja, terus dapat 1 markah. Okey, sekarang kita nak cari persamaan bagi JK yang merah. Persamaan bagi JK. Jadi bila persamaan bagi JK merah, mestilah ambil
koordinat di titik yang merah. Tapi kita kena tahu kecerunan. Jadi untuk tahu kecerunan, kenalah cari kecerunan bagi garis yang selari dekat sini, iaitu kecerunan garis RS. Okey, jadi untuk B, cari dulu kecerunan RS supaya kita boleh samakan dengan kecerunan JK, iaitu 0 tolak 2 bahagi 4 tolak 0. Kita ada negatif 2/4. Kita ada negatif 1/2. Jadi itu adalah kecerunan untuk garis JK. Okey, maka sini negatif 1/2 lah. M negatif 1/2. Ini pun negatif 1/2. Okey, jadi kita nak cari untuk JK. Y sama dengan MX tambah C. Y kita 8. Kita kena guna yang merah. Tak boleh guna nombor hijau. Tak boleh guna nombor dekat biru sana tu. Okey, Y 8. Kecerunan negatif 1/2. X kita ada negatif 2 tambah C. So 8 sama dengan positif 1 tambah C. C sama dengan 8 tolak 1 sama dengan 7. Jadi persamaan kita Y sama dengan M kita negatif 1/2. X, C kita positif 7. Okey, jadi barulah kita boleh cari pintasan bagi garis lurus JK. Garis JK yang sama dengan atas ni. Maka kita kena tulis persamaan semula. Okey, pintasan X, Y mesti kosong. Negatif 1/2X tambah 7. So, kita ada 1/2X sama dengan 7. X sama dengan 7 bahagi 1/2. Kita ada dapat X sama dengan 14. So, pintasan X sama dengan 14. Okey, so seterusnya kita pergi pada soalan. Okey, ini soalan SPM sebenar, SPM ulangan bulan Jun 2019. Soalan SPM ulangan untuk peperiksaan ulangan ni sebenarnya. Okey, so diberi OPQR dilukis pada suatu sata kartis, diberi OP sama dengan OR. Okey, sekarang ni diberi panjang OP, diberi OP ni, panjang dia ni sama dengan panjang OR dekat sini. Okay, so kita nak tahu panjang OR dekat sini. Yang ini lain sikit. Kita ada X negatif 3, Y negatif 4. So, kalau kita tulislah titik R ni. So, negatif 3 tu di mana? Negatif 3 tu di sini. Negatif 4 tu di mana? Negatif 4 di sini. Okey, jadi kita tahu panjang OP ni sama dengan panjang OR. So, berapakah panjang dia? Yang ini 4, yang ini 3. So, kalau kita guna teorem Pythagoras, teorem Pythagoras 4 kuasa 2. 4 kuasa 2, katalah guna teorem Pythagoras, punca 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 kan? So, kita akan dapat punca 25. So, kita ada dapat 5. Jadi, panjang ni adalah 5. Jadi, bila panjang ni 5, panjang OP juga adalah 5. Maka, titik dekat sini kita ada 5 lah. So, titik P tu kita ada, sekejap. Cikgu tulis dekat sini. So, ini adalah 5. Maka, titik P ni kita ada 0,5 dekat situ. Okey, jadi kita nak cari persamaan garis lurus OR. Okey, persamaan garis lurus OR. Okey, dekat sini sebab kita dah ada koordinat dekat sini. R ni negatif 3, negatif 4 dan kita ada asalan 0, 0. Jadi kita boleh terus cari kecerunan untuk OR. So, kecerunan untuk OR, ini kita tak boleh jadikan A lah. Itu sebenarnya kita nak cari panjang P tadi tu. Okey, so kita nak cari kecerunan persamaan garis lurus OR, jawapan A dekat sinilah. Okey, kecerunan OR kita tak perlu cari dengan mana-mana garis yang selari sebab
kita dah ada negatif 4 tolak kosong bahagi negatif 3 tolak kosong. Kita ada negatif 4 per negatif 3, kita ada 4/3 kecerunan. Jadi nak cari persamaan OR, kena guna titik R kat sini lah. Y sama dengan MX tambah C, Y negatif 4 sama dengan 4/3 X negatif 3 tambah C. So kita ada negatif 4 sama dengan negatif 4 tambah C lah. Okay, so kita ada apa dekat situ? C sama dengan negatif 4 tambah 4. So C sama dengan kosong. Maka persamaan kita Y sama dengan M kita tadi 4/3 X. C kita tambah kosong. Jadi selalu kita tak tulislah tambah kosong ni. Kita takkan tulis tambah kosong kat situ. Kita jadi Y sama dengan 4/3 X. Itu persamaan garis lurus OR. Okey, untuk persamaan garis lurus PQ, kalau kita tengok garis PQ kita di sini, okey, ni garis PQ kita. Okey. So untuk garis PQ, kita nak tahu titik macam mana kita dapat titik 05 tadi, yang inilah. Kita bila kita guna teorem Pythagoras ni tadi. Ni tadi kita guna teorem Pythagoras. So kita masukkan, maka koordinat P kita ada 05. Okey. Kecerunan PQ sama dengan kecerunan OR yang kita dah cari tadi sebab dia selari, maka kita ada kecerunan ni sama dengan 4/3 juga. So 4/3. Jadi Y nak cari persamaan PQ, Y sama dengan MX tambah C. Y kita 5, M kita 4/3. X kita 0 tambah C dekat situ. X kita 0 tambah C. Maka 5 sama dengan 0 tambah C. C kita adalah 5. Persamaan Y sama dengan M kita 3/4 X tambah C kita positif 5. So Y sama dengan 3/4 X tambah 5. Ataupun sebenarnya dah tak perlu kira pun tak apa sebab kita dah dapat tadi teorem Pythagoras titik kita 05 sini. 5 ni adalah pintasan Y. Kecerunan dah ada. So kita boleh je terus tulis Y sama dengan 4/3. Kita buat 3/4. 4/3 X tambah pintasan Y tadi 5. 4/3 X tambah 5. Okay, so sekarang kita nak cari koordinat titik Q. Okay, koordinat titik Q berada di sini. Sebenarnya kita perlu cari pintasan Y untuk dapatkan koordinat titik Q. Pintasan Y pada garis biru lah. So garis biru tadi PQ lah. Jadi untuk dapatkan pintasan Y, kita cari dulu pintasan pintasan X bagi Q. Kita salin Y sama dengan 4/3 X tambah 5 tadi. Persamaan untuk PQ. Y 0, 4/3 X tambah 5. Negatif 4/3 X sama dengan 5. X sama dengan 5 bahagi negatif 4/3. So kita ada pintasan X tu berapa? Kita ada negatif 15/4. Negatif 15/4. Okey, jadi nak dapatkan koordinat Q. So ini pintasan X ni negatif 15/4 lah situ. So Q sama dengan negatif 15/4 Y 0 sebab dia berada di paksi X. So kita ada A, B dan C. Okey, so seterusnya soalan akhir. Soalan akhir kita ada Terengganu 2019. Garis lurus AB selari dengan CDE. Okey, sama juga. Cikgu ada garis lurus AB yang merah selari dengan CDE yang biru lah. Okey, so sekarang kita nak cari
persamaan CE. Okey, persamaan CE kalau kita tengok yang biru, maka kita guna koordinat titik biru ni. Okey, tapi kita kena cari kecerunan. So, kecerunan dari garis yang merah. So, yang merah ni kita boleh cari kecerunan dekat sini. Walaupun A ni tak ada titik, tapi kita ada dekat sini 0, 2 dekat titik tu. Jadi, sebenarnya sama juga. Kecerunan AB, dia titik tu di sepanjang garisan AB. Walaupun titik tu tak berada di A, koordinat tu tak berada di A, tapi dia masih lagi kecerunan AB. Maka A, kecerunan AB sama dengan kecerunan CDE. So, kita guna yang AB tu 1 tolak 2 bahagi 3 tolak 0. So, guna yang ni 1 tolak 2 bahagi 3 tolak 0. Kita ada negatif 1/3. Okey, jadi dapatlah sini sama negatif 1/3 juga sebab dia selari. Okey, barulah kita gunakan Y sama dengan MX tambah C. Garis lurus CE tu yang biru. So, Y dia 4, M dia negatif 1/3, X 6 tambah C. So, 4 sama dengan negatif 2 tambah C. Seksi kita ada 4 tambah 2 sama dengan 6. C sama dengan 6. Maka Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 6. Persamaan untuk CE. Dan seterusnya, pintasan X bagi CE juga. CE yang sama. So, kita kena salin juga persamaan yang sama. Beza dia pintasan X, Y sama dengan 0. So, kita masuk 0. Negatif 1/3 X tambah 6. So, dapat 1/3 X sama dengan 6. X sama dengan 6 bahagi 1/3. Kita akan dapat 18. So, pintasan X sama dengan 18. So, itu dapat 5 markah lah. Okay. Jadi, buat masa ni itulah soalan-soalan yang biasa keluar untuk garis lurus. So, harap-harap dapat jadi rujukan dan panduan untuk pelajar buat latihan.